Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana anda semua setia menanti untuk menyaksikan rancangan Hello Doktor TV3 ya. Dan hari ini anda bertemankan saya, nama saya Zaim Zaini yang akan menemani anda juga sepanjang 1 jam kita bersiaran pada hari ini. Dan Zaim mengharapkan, mendoakan agar semua penonton kat rumah sana tu senang-senang hendaknya ya, senyum selalu yang paling penting ya. Terus jaga SOP walaupun sekarang ni dah buka sana sini ya, kita kena sendirilah untuk memperketatkan kawalan kendiri masing-masing sebab ingat kita masih lagi belum menang sepenuhnya. Dan bercakap tentang COVID-19, Zaim yakin juga ya dunia tertumpu kepada bagaimana mencegah serta memutuskan rantai COVID-19 termasuk juga Malaysia. Tetapi untuk topik hari ini kita nak sama-sama memberikan perhatian juga kepada satu lagi penyakit yang di mana belum juga selesai iaitu tentang jangkitan denggi pada hari ini. Jadi jika anda nak berkongsi bersama kami boleh saja terus pergi ke laman Facebook kami di Facebook page kami Hello Doktor TV3 atau boleh saja hello kami di sini di nombor kami 0377261603. Baiklah, sebelum kita bersama doktor kita pada hari ini, jom sama-sama kita saksikan satu bikisan mengenai artikel isu denggi dan statistik terkini. Silakan. Demam denggi merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Dianggarkan terdapat lebih 100 juta kes denggi di serata dunia setiap tahun. Bermula Januari sehingga 2 November 2021, jumlah kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan di Malaysia ialah sebanyak 21,883 kes berbanding 82,198 kes bagi tempoh yang sama pada tahun lalu. Dalam tempoh yang sama juga, sebanyak 17 kematian dilaporkan berbanding 133 kematian bagi tahun 2020. Meskipun seluruh negara diuji wabak COVID-19, usaha berterusan untuk memerangi ancaman wabak denggi juga perlu diberi keutamaan. Kita sebagai masyarakat pula harus sentiasa menjaga kebersihan bukan hanya diri sendiri, malahan di sekitar kediaman kita. Teruskan menonton Hello Doktor bagi mengetahui lebih lanjut mengenai denggi dan peranan kita dalam menangani isu ini. Okey, baiklah ya, seperti anda saksikan sekarang ni memanglah setiap tahun ada saja ya kita akan ya terus paparkan tanpa jemu untuk sama-sama kita menangani jangkitan denggi ini sendiri dan kita perlu terus berusaha sebenarnya untuk kita gagalkan ya modus operandi nyamuk dan juga manusia ya. Jadi hari ini untuk anda yang menonton kita nak terus ya sembang-sembang tentang peranan kita sebagai sisi keluarga, sebagai masyarakat, bagaimana untuk kita sama-sama mencegah serta mengurangkan kes. Ya, walaupun dikabarkan kes dapat berkurang sebanyak 73.4% berbanding tahun lepas, tapi masih lagi ada kes kan. Okey, untuk itu kita bersama dengan tetamu undangan kita pada hari ini, iaitu kami menjemput di studio kita pada hari ini Dr. Ho Bee Kiau selaku pakar perunding perubatan keluarga. Selamat datang ke Hello Doktor. Selamat petang semua. Selamat petang. Doktor sihat ya? Sihat. Terima kasih kerana datang kat sini ya. Okey doktor, sebelum kita sama-sama nak membincangkan tentang ya satu kata orang demam denggi dan sebagainya bagaimana ia berlaku, Zaim nak sama-sama anda beri perhatian cerita awalnya kan. Okey, mungkin untuk soalan yang pertama ni pada doktor, Zaim nak tanya doktor ya. Boleh tak doktor terangkan kepada penonton sekarang ni bagaimana kitaran nyamuk Aedes itu sendiri? Okey. So, seperti ketahui semualah, nyamuk ni sebenarnya mengaruhi satu kitaran hidup. Dalam lebih kurang dalam masa seminggu tu, dia akan daripada telur, lepas tu dia akan menetas jadi jentik-jentik, lepas tu dia akan masuk ke kepompong, lepas tu dia akan menjadi dewasa. So, dia mengambil masa lebih kurang dalam seminggu. So, itulah sebabnya kita emphasize, kita kena usahakan untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan dia. Supaya telur tu tak sempat nak jadi dewasa. Itulah tujuan dia, kita kena rajin untuk membuat pembersihan kendiri. Ya, betul. Sebab kita tak payah sibuk-sibuk cari dekat mana nak buang ni, kat mana nak buang nyamuk Aedes ni. Tak ada. Cuba tengok rumah sendiri dulu. Ya, mungkin kat luar rumah kita tu ada pasu-pasu bunga yang bertakung air. Sebab macam tadi katakan tadi, kalau ada nyamuk itu sendiri, kalau ada takungan air, di situlah nyamuk itu boleh bertelur dan sebagainya. Dan saya difahamkan juga, kalau kita berjaya, contohnya doktor, kita buang air dan sebagainya kan doktor kan, kering
goreng saja. Telur itu tak hidup lama, betul tak? Tak semestinya. Sebenarnya denggi ni, dia Aedes mosquito ni, dia sangat kebal Sebab telur dia dalam keadaan cuaca biasa, kalau kering pun, dia boleh tahan dalam 6 sampai 9 bulan. 6 hingga 9 bulan dalam tempat yang tak ada air. Nanti masih lagi boleh berjadi? Ya. Kalau telur tu jumpa air selepas 9 bulan pun, dia boleh menetas jadi dewasa. Itulah sebabnya kita cakap kita susah mementeraskan demam denggi ni. Ya, jadi kita macam mana nak buat? Kita kena pastikan kita tak menyediakan lubuk dia tu kan. Okey, apa lagi antara yang doktor boleh ceritakan kepada kami sekarang ni? Bagaimana lagi ciri-ciri nyamuk Aedes ni yang boleh kita kenali lagi doktor? Okey. So ciri-ciri nyamuk Aedes ni, sebenarnya nyamuk Aedes ni ada pembawa vektor lah yang utama yang menyakiti denggi kepada manusia lah. Kalau kita boleh musnahkan nyamuk Aedes ni dengan ketara, maksudnya kemungkinan jangkitan Aedes dan denggi ni akan kehilangan daripada dunia ni. Itulah kepentingan kita untuk kontrol vektor ni, Aedes mosquito. So, itulah. So, antara cara macam mana kita nak musnahkan seperti doktor cakap tadi lah. Sebelum dia jadi dewasa, kita kena musnahkan tempat pembiakan lah. Itu satu cara yang paling berkesan. Yang keduanya, kita mesti pastikanlah kita tidak digigit. Tidak ada peluang nyamuk tu gigit kepada kita. Kalau kita ada bagi chance peluang untuk nyamuk gigit kepada kita, dia akan sentiasa merebakkan penyakit denggi itu kepada kita. So, antara cara lain adalah supaya kita tidak terdedah diri kita kepada nyamuk. Ya, okey. Doktor cakap tentang nyamuk kan. Saya faham juga, mungkin juga ramai penonton bersama saya sekarang ni kan. Mungkin puan-puan, tuan-tuan, Cik Noh tu kan, dia keliru. Nyamuk ni ada beza ke? Okey, nyamuk biasa dengan nyamuk Aedes. Apakah ciri-cirinya? Kaki berbeza ke? Badan mata berbeza ke? Mungkin doktor boleh kongsikan? Ya. Kalau nyamuk Aedes ni dia special sikit lah. Kalau you nampak nyamuk Aedes, I think tadi tu ada kan gambar-gambar nyamuk Aedes tu. Dia belang-belang tu. Kalau dia nampak kaki dia memang belang-belang hitam putih. So nyamuk yang biasa tu mungkin tak ada belang lah. Ini yang ciri-ciri nyamuk Aedes. Yang belang-belang tu memang nyamuk Aedes. Yang tak berbelang tu nyamuk yang biasa. Bagaimana dengan saiz badan ataupun saiz dia mungkin nyamuk Aedes tu lebih besar sikit daripada nyamuk biasa. Nampak lebih terang lah. Nyamuk yang kecil-kecil yang kurang penting tu kurang bahaya. Tapi macam mana pun kita kena elakkan gigitan mana-mana nyamuk. Kita tak pasti yang nyamuk gigit itu nyamuk Aedes ke bukan. Betul, nak lari pun susah kan? Takkan you nak kenal dulu nyamuk Aedes kita pukul. Yang bukan nyamuk Aedes kita biar kan? Ya, betul. So kita kena elakkan gigitkan nyamuk, apa-apa bentuk nyamuk. Ya, betul. Sebab jangan bawa main tahu kalau siapa yang pernah terkena demam denggi ni. Susah sebenarnya nak rawat. Pelbagai kata orang tu kategori stage untuk merawatnya. Okey, contohnya sekarang ni kan kita cakap tentang jangkitan demam denggi dan sebagainya di Malaysia sekarang doktor. Bagaimana keadaan pesakit ada penyakit denggi ini di Malaysia sekarang? Adakah makin meningkat ke, murang ke, yang terkini doktor? Okey. Sebenarnya COVID-19 ni membawa rezeki lah kepada kita semua tentang kawaran denggi sebenarnya. Kalau kita nampak trend lah daripada last year sehingga sekarang ni, daripada sebelum COVID, sebelum 2020 lah, kita penurunan denggi, kejadian denggi sebenarnya banyak. Dalam 70 hingga 80% penurunan. Berbanding tahun lepas? Tahun yang sebelum COVID. 2020. Sebelum COVID. And kematian pun, kita banyak menurun kematian tu. Daripada tahun lepas sehingga tahun ini, kematian tu daripada 133 tahun lepas waktu yang sama sehingga sekarang 17 kes saja. You nak tanya kenapa kan? Nak tanya sekarang kenapa doktor? Itu jawapan doktor pun tak tahu. Tapi ada hipotesis lah. Ada hipotesis yang menyatakan PKP ni ataupun kawalan pergerakan ni sebenarnya menguntungkan kita untuk kontrol penyakit demam denggi. Mungkin peranan masyarakat dekat rumah tu sendiri mungkin? Ya. Sebab manusia kan tak boleh keluar kan, tak boleh makan kan. So chance untuk pencemaran persekitaran pun kurang. Dia tak makan, dia tak buanglah sampah merata kan. Betul. So tempat-tempat kawasan sekitaran pun bersih. Dia sikit sebanyak ada juga kata orang tu manfaat serta keajaiban lah berlakunya COVID-19 kepada pula jangkitan demam denggi ni kan. Mungkin ramai juga yang menonton dulu duduk kat rumah saja, boring-boring kan, dah buat kemas rumah kita juga betul menuju kepada kekurangan kes sekarang ini. Okey, doktor, kita nak buka sikitlah Facebook kita, nak baca sikitlah mungkin ada pandangan ataupun soalan daripada rakan Facebook kita. Ini dia. Okey, daripada Rashid Amzari. Macam mana kita nak tahu perbezaan demam keracunan makanan dan demam denggi? Tapi kan doktor, kita tak jawab sekarang. Kita nak berehat seketika dulu, boleh? Boleh. Okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana. Kita nantikan jawapannya sekejap lagi. Okey?
Okey, masih lagi langsung bersama kami di rancangan Hello Doktor. Macam biasa, kalau ada penonton sekarang yang nak share-share pandangan, pendapat ataupun pernah mengalaminya ataupun nak bertanya soalan, boleh terus sekarang ya buka Facebook sekarang, Facebook Hello Doktor TV3. Follow dulu dan turunkan komen lain, insya-Allah kalau sempat saya baca, okey? Okey, tadi saya sempat baca satu soalan ya dalam kita punya Facebook. Kita bacakan lagi sekali apakah soalannya tadi daripada Rashid Amzari. Macam mana kita nak tahu perbezaan demam keracunan makanan dan demam denggi? Okey, Dr. Ho masih bersama kita. Silakan jawab, Doktor. Okey. So, untuk demam keracunan makanan, ciri-cirinya ada berbeza sikit dengan demam denggi. Okey? Caranya macam ni. Kalau keracunan makanan, biasanya dia ada satu punca atau sos makanan. And biasanya dia akan berlaku dalam lebih daripada seorang dalam family itu akan dapat tanda-tanda yang sama. Tanda-tanda seperti muntah, cerit-berit, lebih kurang sama dengan denggi. Tapi biasanya muntah, cerit-berit akan berlaku awal lagi sebelum demam berlaku. Kalau demam denggi, dia berbeza sikit. Demam denggi adalah sebab daripada ekoran gigitan nyamuk, seseorang itu dapat penyakit demam. Dia akan dapat demam dulu dalam 2-3 hari. Hanya masuk ke critical period. Kita kata fasa kritikal saja. Seseorang itu mungkin akan mengalami cerit-berit dengan muntah selepas 2-3 hari demam. So, kalau keracunan makanan, dia akan berlaku. Muntah dulu, cerit-berit dulu, baru demam. So, dia berlainan. Cara dia berlainan. Okey, jadi menjawab soalan yang tadi tanya tu. Okey, dan Zaim nak tanya juga sebenarnya. Okey, tadi doktor cakap tentang simptom demam denggi di mana kita akan demam dulu, kemudian barulah akan mungkin muntah sebagainya. Apa lagi antara simptom-simptom lain yang boleh kita kenali kalau kita terjangkit demam denggi ni, Doktor? Okey. So, simptom-simptom dia sebenarnya terpulang kepada fasa denggi itulah. Dia ada 3 fasa sebenarnya. Okey. Fasa pertama, fasa demam. So, seseorang tu akan rasa demam, serang sejuk dan sebagainya. Dia dah rasa sikit roya, muntah atau ruam berlaku lah waktu tu. Itu adalah fasa demam. Okey. So, bila masuk kepada fasa kritikal ataupun fasa yang paling penting sekali sebenarnya, dia berlaku dalam lebih kurang dalam 3 hari, 4 hari lah selepas demam tu, dia akan ada tanda-tanda kita panggil tanda amaran denggi. Tanda amaran denggi termasuklah seperti doktor cakap tadi, macam cerit-berit yang berterusan, muntah yang berterusan. Itu simptom biasa yang semua akan hadapilah. Dia akan menjadi lebih teruk dalam fasa kritikal. Tapi tak semua orang akan mengalami tanda yang sama fasa kritikal. So, itulah kalau ada seseorang tu dan memang ada penyakit denggi dan dia masuk ke fasa kritikal, dia ada tanda-tanda amaran seperti doktor cakap tadi. Sakit perut, cerit-berit yang berterusan, muntah yang berterusan, letih lesu. Lepas tu, itulah antara tanda amaran. Bila ada tanda amaran, ada keadaan seseorang tu akan jadi memudaratkan lagi. Kalau dia tak pergi untuk lawatan doktor dengan segera. Kena pergi hospital lah sebenarnya. Kena cepat-cepat pergi hospital. Bila ada tanda-tanda amaran sebegitulah. Jangan tunggu dan duduk kat rumah sehingga dah tak tahan baru pergi. Ada tanda amaran sikit, kena pergi terus. Ya, maksud kalau kita rasa macam lain macam badan kita tu, boleh agak-agak tu, silakanlah pergi ke jumpa doktor sebagainya. Okey, demam denggi biasa. Walaupun tadi ada demam denggi yang serius, tapi kami juga dengar tentang demam denggi berdarah tu sebenarnya. Ya. Tapi nanti doktor ceritakan lagi tentang demam denggi berdarah tu kan. Sekarang ni kita nak tanya, nak dengar lagi soalan daripada rakan Facebook kita di Facebook Hello Dr. TV3. Kita bacakan lagi. Hussein Hassan katanya, apa beza demam malaria pula dengan demam denggi? Tadi demam keracunan makanan. Ini demam malaria pula. Ada beza lagi tak, Doktor? Okey. So, malaria tu and denggi sebenarnya vektor dia lain. Malaria tu Anopheles. So, denggi tu Aedes. Okey. So, untuk malaria, dia sebenarnya bukan semua tempat ada nyamuk Anopheles. Kalau kat Selangor ni, setengah kawasan saja, kebanyakan dia kat Sabah Sarawak. Kat tempat Sarawak dan tempat perhutanan. So, biasanya untuk malaria ni, dia biasanya ada history of travelling lah. Maksudnya dia pernah melancong ke Sabah Sarawak ke pelancongan, tempat pelancongan perhutanan. So, mungkin tempat tu ada air kotor, salah minum sebagainya. Berlarutan juga sebenarnya kan. Okey, Zaim ada terbaca juga ya salah satu kisah yang saya baca dekat laman sosial sebenarnya. Katanya okey, bila cakap tentang demam denggi ni sebenarnya, okey, yang paling merisaukan first stage adalah demam dulu kan. Kemudian lepas demam tu kebah ataupun sihat, lepas itu lebih merisaukan lagi. Kerana banyak lagi simptom lain yang akan berlaku macam katakan tadi. Antaranya boleh tak berlaku demam denggi berdarah tu. Macam mana ceritanya, Doktor? Okey. Sebenarnya demam denggi berdarah adalah istilah lama. Istilah lama. Dulu memang kita ada perbezaan antara demam denggi berdarah dengan demam denggi tak berdarah.
Tapi daripada tahun 2009 WHO Persatuan Pertubuhan Sedunia sudah menukar istilah sebenarnya. Dia tukar kepada demam denggi yang tanpa tanda amaran, yang seperti doktor cakap tadi lah, yang tak ada amaran, macam tak ada muntah, cerit-berit, letih lesu, perdarahan, semua tu. Yang demam denggi yang tak ada tanda amaran, itu adalah demam denggi yang biasanya akan sembuh dengan baik. So satu lagi istilah adalah demam denggi yang dengan tanda amaran. Yang seperti doktor cerita tadi lah, yang tanda-tanda amaran tu. Itulah grup golongan yang akan menjadi demam denggi yang lagi serius. Kita panggil severe denggi. Severe denggi ini akan dapat manifestasi berapa lagi teruklah keadaan yang lagi teruk. Seperti perdarahan, perdarahan ataupun kegagalan organ. Organ badan kita lah. Antara organ yang boleh dipengaruhi oleh penyakit denggi ni termasuklah jantung, hati dan otak. Kalau melibatkan perdarahan ataupun penglibatan organ-organ ni, keadaan pesakit itu akan jadi lebih teruk. So kita tak naklah keadaan kita sampai ke keadaan yang sakit denggi yang severe. So hopefully pesakit-pesakit kalau ada tanda awal-awal denggi itu datang terus untuk pemantauan berterusan. Setiap hari kena datang berjumpa doktor untuk pemantauan. Okey doktor. Dan nanti kita kata juga dengan doktor bagaimana konsep rawatan dekat hospital dan sebagainya. Kabarnya kalau demam denggi ni kena banyak minum air dan makan makanan yang bersup dan sebagainya. Kejap lagi. Tapi sebelum itu doktor, kita nak juga dengarkan sedikit sebanyak pandangan ataupun pemahaman serta kesedaran orang awam tentang penyakit demam denggi ini. Kita dengarkan sama-sama. Bagi saya, langkah yang paling baik dan efisien bagi melindungi diri saya dan ahli keluarga daripada wabak demam denggi adalah melalui pencegahan. Pertama sekali, saya membuang bekas-bekas yang mampu menadah air, terutama yang terdedah kepada air hujan. Seterusnya, saya kerap membersihkan kawasan bertakung seperti pasu bunga dan juga longkang di rumah saya agar dapat mencegah perbiakan nyamuk Aedes. Akhir sekali, saya sentiasa memastikan pintu dan tingkap di rumah saya sentiasa ditutup, terutamanya sekali sebelum waktu senja. Saya akan pastikan tiada sebarang air yang bertakung. Contohnya tapak pasu bunga, kalau dalam tu ada air, tambah pula ada jentik-jentik, saya akan buang air takungan tersebut dan akan bersihkan. Selain tu, saya akan pastikan tiada sampah sarap di kawasan berdekatan dengan saya. Langkah yang saya akan lakukan sekiranya untuk mengelak kawasan yang ada denggi adalah saya akan pastikan kawasan tersebut terhindar daripada pembiakan denggi. Selain itu, saya juga akan memastikan tiada sebarang takungan air di kawasan tersebut supaya mengelak daripada jangkitan denggi, dan juga saya akan pastikan pintu ataupun tingkap itu tutup rapat di kawasan rumah saya. Sedikit sebanyak tentang kesedaran orang awam tentang penyakit demam denggi ini. Sebab kami faham sekarang ini semua tertumpu kepada COVID-19. Ya betul, semua orang risau akan penyakit wabak COVID-19 boleh membawa kematian. Tapi tak kurang juga kalau kita tidak memberi perhatian, mungkin juga sebenarnya penyakit demam denggi juga boleh membawa kematian. Doktor kata agak-agak sama juga dia punya kadar bahaya ni doktor kan? Okey, cakap tentang itu doktor kan. Mungkin juga ramai nak tahu sebenarnya, bagaimana sebenarnya demam denggi ini berjangkit satu ke satu macam mana doktor? Bagaimana dia punya rantaian jangkitan tu? Ya, so perebakkan demam denggi ni terutamanya melalui vektor nyamuk lah. Maksudnya seseorang itu boleh dijangkiti kalau dia digigit oleh nyamuk yang ada virus denggi. So kalau kita boleh putuskan rantaian tu, sama ada kita musnahkan nyamuk atau musnahkan manusia kan? So musnahkan manusia tak mungkin. So kita musnahkan nyamuk dan kita potong rantaian gigitan nyamuk. Maksudnya kita tak biarkan nyamuk peluang gigit kepada kita. So antara cara kita boleh putuskan rantaian tu. Maksudnya macam ni, nyamuk yang sama gigit orang A, dia juga gigit orang B. Dia dua tu dah boleh terkena dah. Tapi antara manusia, kalau manusia tak kena-mengena lah. Dia hanya gigitan nyamuk itu saja. Okey, faham. Jadi itulah dia antara cara bagaimana dia boleh menjangkiti kita sebenarnya. Okey, soalan yang kedua, bercakap tentang itu kan doktor, kami faham. Sebenarnya kalau kita nak membasmi ataupun menghilangkan atau menghapuskan nyamuk ini bukan saja di kawasan rumah kita, tapi contoh di bahagian sampah-sampah sarap dekat luar rumah kita, mungkin depan tu ada longkang sebagainya, kita perlu ambil kisah. Sebab kalau tak ambil kisah, mungkin sampah itu dah ada kandungan air yang dah bertakung, di situ wujudnya. Nak salahkan siapa?
jiran. Tak boleh. Kita kena mula bertindak. Jadi doktor cakap tentang itu. Bagaimana doktor melihat sekarang ni kan situasi kesedaran sikap masyarakat? Adakah mereka masih leka? Adakah kami masih leka ataupun dah mula sedar tentang bahayanya demam denggi, doktor? Ya. Sebenarnya doktor betul-betul kita kena renung baliklah. Macam waktu PKP apa yang berlaku ialah penurunan kes yang ketara tu. Sebab apa ada penurunan kes? So antaranya memang pencemaran persekitaran kurang. So kalau kita tengok balik selepas PKP ni semua orang dah jalan merata. So kalau kita nak pastikan pencemaran persekitaran tu boleh diminimaliskan, apa yang kita boleh buat? Kita kena ada disiplin diri yang tinggi. Maksudnya kita tidak boleh sengaja membuang sampah sarap merata selepas makan, minum dan sebagainya. So disiplin manusia atau disiplin masyarakat adalah sangat-sangat penting untuk menjaga kebersihan seluruh sejagat. Setuju, doktor. Sebab tadi macam kami kabarkan tadi kan, sepanjang sebelum ataupun ketika berlakunya, ketika kita PKP lah masa kita MCO memang sebenarnya kes jangkitan demam denggi ini berkurangan sebanyak 60,000 kes. Berbanding tahun lepas. Banyak tak banyak. Jadi kita lah sebenarnya kena meneruskan tradisi mengurangkannya. Sekarang doktor risau kata tadi kalau dah macam buka sekarang ni kebanyakannya sampah dah mula banyak dan sebagainya. Kita patut fikirkan sama-sama. Okey, tapi macam-macam lagi Zaid nak tanya. Kalau anda juga ada soalan boleh tanyakan kepada kami. Zaid aku cuba sampai kepada doktor. Tapi anda tak boleh pergi mana-mana. Kita jumpa sekejap lagi, okey? Okey, kembali bersama kami dalam rancangan Hello Doktor. Baiklah, hari ini kita juga bersama dengan Dr. Hilmi Lokman selaku pakar perunding perubatan dan respiratory daripada Pusat Perubatan Prince Court untuk membincangkan serba sedikit tentang penyakit denggi dan penggunaan paracetamol dalam membantu merawat demam denggi. Apa khabar, doktor? Baik, alhamdulillah. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, doktor, boleh tak doktor ceritakan kepada penonton sekarang apakah antara agaknya kaedah rawatan yang boleh dilakukan oleh pesakit demam denggi? Okey, terutamanya bila dah ada simptom dan dah didiagnose ada yang diagnose denggi ni, nombor satu kena minum air secukupnya. Jangan kurang air, air berlebihan elok, air kosong, air suam, air apa-apalah. Selalunya orang yang ada demam denggi ni dia tak ada rasa nak makan, rasa mual, sakit perut. Tadi dah dengar ada setengahnya ada cerebere, ada rasa nak muntah. Jadi benda-benda manisan mungkin boleh menyebabkan seorang itu ada rasa lah nak minum sedikit. Okey, nombor dua, jangan pakai baju ketat-ketat sangat. Bagi loose sikit pasal selalu demam, badan akan panas. Kita selalunya panas ni, nombor satu kita nak selubung. Pakai blanket apa semua tu. Kalau boleh janganlah. Pakai terbuka sikit, pakai kipas, pakai aircon kalau perlulah. Yang lagi satu yang boleh digunakan adalah menggunakan ubat. Dan ubat yang paling senang sekali nak pakai untuk melegakan badan, kesakitan badan, melegakan demam sedikit adalah penggunaan paracetamol. Okey, bercakap tentang paracetamol kan, doktor. Berapakah agaknya dos yang disyorkan untuk mereka mengambilnya? Okey, untuk yang dewasa, yang berat badan 40 kg ke atas lah. Pasal kalau yang rendah tu tak boleh pakai dos yang tinggi sangat. 1 ke 2 biji sekali ambil. Untuk orang tua mungkin nak ambil 1 biji sahaja. 1 ke 2 biji setiap 4 ke 6 jam. 8 biji tahap maksima dalam 1 hari. Itu dos yang disyorkan lah. Jadi ada tak agaknya ubat-ubatan yang tidak boleh diambil oleh pesakit demam denggi ni? Okey, untuk pesakit demam denggi kita syorkan tidak mengambil ubat-ubatan sebagai aspirin, ibuprofen, ubat ejen bukan steroid lah, yang anti-inflammatory yang dapat menyebabkan kesan pada perut. Nanti penambahan sakit perut pasal pesakit dah tak makan. Jadi dia akan penambahan asid kalau ambil ubat aspirin, ibuprofen. Jadi sakit perut lagi, ada risiko pendarahan akan tinggi. Lagi satu, ubat-ubatan ini juga ada kesan pada platelet. Bila pesakit ada demam denggi, kadar bacaan platelet akan menurun selepas beberapa hari. Jadi risiko pendarahan akan meningkat. Jadi kita bagi nasihat secara general, secara keseluruhannya supaya jangan mengambil ubat-ubatan sebegitu. Jadi paracetamol tidak ada kesan pada platelet, tidak ada kesan pada perut, insya-Allah.
Jadi boleh diambil. Ya, dan untuk itu Zaim yakin juga ramai juga yang bertanya sebenarnya kalau dah ambil paracetamol ni kan, berapa lama agaknya ya paracetamol tu akan berada dalam tubuh badan kita? Okey, paracetamol akan diproses oleh badan itu sendiri dan akan hilang daripada badan dalam masa 24 jam insya-Allah. InsyaAllah ya. Okey, WHO juga ada mengesyorkan ya, bukan saja untuk demam denggi tapi bagi anda yang contoh ada macam sakit perut ya, seperti sakit kepala dan juga terdapat beberapa tanggapan salah yang mencabar penggunaan paracetamol. Mungkin doktor boleh kongsikan juga ya. Yang pertama, okey, adakah benar bahawasanya paracetamol boleh berada dalam badan untuk jangka masa yang lama? Okey, paracetamol dalam badan tidak berkumpul. Badan kita akan proses dan akan membuangnya daripada badan dalam masa 24 jam. So tanggapan itu memang salah. Jadi penggunaan paracetamol boleh digunakan pakai dos yang kita syorkan. Sebagaimana yang dalam instruction ke kotak kan daripada yang kita ambil itu, dia akan cakap ambil maksimal 8 biji satu hari. Kalau kita boleh buat sebegitu, insya-Allah tak ada pengumpulan dos paracetamol tu dalam badan. Memang tidak akan stay dalam badan lebih daripada 24 jam. Okey. Satu lagi kata orang tu yang menjadi pertanyaan juga ya. Betul ke sebenarnya kita kena ambil ubat lebih kuat lepas ini, selepas kita dah try ambil paracetamol ni? Okey, macam nak upgrade lah ni. Upgrade kurang lagi kan? boleh ke tak? Tak ada lah. Kalau ambil paracetamol tu, kalau kita ambil secara biasa, orang secara general takkan ambil paracetamol hari-hari. Kalau sakit tu memang adalah penggunaannya, tapi penggunaannya selamat, tak perlu tingkatkan dos, melainkan ataupun penggunaan ubat-ubatan lain, melainkan memang bila kita dah tahap ambil tu memang dia tak berkesan lagi ataupun kurang berkesan, perlukan ubat-ubatan yang lebih kuat. Paracetamol tu kiranya dah cukup kuat untuk kebanyakan penggunaan seperti sakit kepala, sakit sendi, sakit otot, sakit perut. So boleh gunakan paracetamol sebagai ubat yang kita kata initial treatment, treatment awalan, rawatan awalan saja. Dalam paracetamol nak dapat pun senang. Betul. Pergi ke kedai runcit ada, pergi kedai tepi jalan ada, pergi kedai minyak ada. So senang. Betul. Tadi dia katakan juga kepada kami semua kan bahawasanya pengambilannya dalam 2 biji, lebih kurang 2 biji minimum kan. Ada juga orang beranggapan adakah itu terlalu banyak untuk diambil? Okey, boleh mula pada dos 1 biji. Kalau boleh rasa dos yang rendah, yang berkesan memang sudah cukup. Tak semestinya ambil sampai 2 biji ataupun 1,000 miligram. Satu dos paracetamol, 1 biji itu sendiri untuk dos dewasa memang 500 miligram untuk sebiji. Jadi boleh mula pada 1 biji dahulu. Kalau rasa kurang berkesan, ambil 2 biji. Tahap maksimal seperti mana yang saya ceritakan tadi, sampai 8 biji satu hari. Ya, okey. Itu dia antara jawapan-jawapan yang dikongsikan oleh doktor tadi. Semoga mendapat manfaat. Dr. Hilmi Lokman, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Selaku pakar perunding perubatan dan respiratory daripada Pusat Perubatan Prince Court, kerana sudi menjawab semua pertanyaan tadi, doktor. Jaga diri, doktor ya. Okey, bagi anda yang menonton, sebelum kita sambung lagi perbualan kita pada petang ini, kita juga nak sama-sama mengetahui kisah bekas penghidap demam denggi. Apa ceritanya? Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum kepada penonton Hello Doktor TV3. Nama saya Nur Syuhada Marzuki. Saya berusia 34 tahun. Saya mengidap penyakit demam denggi pada usia saya 18 tahun. Ketika itu sebenarnya saya sudah pun seminggu demam baru saya sedar yang saya mengalami denggi. Ketika itu saya baru pulang daripada sekolah, mana masa itu saya ambil tingkatan 6. Dan tiba-tiba sampai je depan pintu masuk rumah saya pingsan. Saya tak ingat berapa lama, tapi ibu bapa saya pulang ke rumah dan nampak saya, cuba kejutkan saya apa semua. Dan saya dimasukkan ke hospital selama seminggu. Sepanjang-panjang di hospital tu memang setiap hari badan rasa menggigil, rasa sejuk, sakit-sakit badan apa semua. Badan saya memang sangat lemah. Memang tak banyak benda nak makan pun, hilang makan. Selera makan pun berkurangan, cuma tak adalah dari segi simptom demam macam selsema atau batuk. Cuma rasa badan lemah sahaja. Jadi kepada penonton Hello Doktor TV3,
Saya menasihati anda sekiranya anda rasa demam, badan sakit-sakit, kurang selera makan, lepas tu nampak ada bintikan merah pada tangan, silalah membuat pemeriksaan darah di klinik yang berhampiran. Dan sekiranya ada demam berpanjangan juga, cepat-cepat ke klinik sebelum demam denggi ni melarat, sebab denggi ni sangat-sangat bahaya, sebenarnya boleh membunuh, kerana sehingga sekiranya anda mengalami denggi berdarah, dia akan juga mampu merosakkan organ-organ dalaman badan. Jadi itu saja pengalaman saya yang ingin saya kongsikan mengenai ketika mengidap denggi. Terima kasih. Itu dia pengalaman adik tadi. Dia katakan kepada adik, dia kata demam denggi ni sangat-sangat bahaya. Ya. Saya sebagai seorang ayah pun, ayah ada 2 orang anak kan. Apa risau juga bila cakap demam denggi ni kan doktor kan. Okey, tadi cerita adik tadi tu katanya dia pengsan, muntah dan sebagainya. Adakah itu normal ataupun ada lagi teruk daripada itu? Ya, itu sebenarnya antara tanda-tanda yang doktor cakap tadi. Kalau seseorang tu mengalami denggi, terutamanya waktu critical period, kita cakap fasa kritikal. Di mana seseorang tu akan mengalami masalah seperti muntah berterusan, cerit-berit berterusan dan sakit perut dan perdarahan. So keadaan itu boleh menyebabkan seseorang tu kekurangan air dalam badan dia. Bila kekurangan air dalam badan dia, dia boleh menjadi hypotensif. That means tekanan darah akan menurun dan seseorang tu boleh pengsan sebab tu. Antara sebab lain adalah sebab perdarahan. Kalau seseorang tu dalam fasa kritikal tu, dia mungkin ada perdarahan di dalam badan. Dia mungkin tak perasan, tak nampak darah keluar daripada mulut atau hidung, tapi perdarahan berlaku di dalam usus dan sebagainya. So bila perdarahan itu berlaku dan seseorang itu tak perasan dia ada masalah perdarahan tu, dia boleh pengsan sebab darah dalam badan tu dah turun. Itu antara punca lah, terutamanya penyakit denggi yang serius. Okey, bercakap tentang risiko dan sebagainya kan. Mungkin juga ramai tahu macam kita sebagai seorang ibu bapa kan. Okey, demam denggi ni boleh berlaku untuk semua. Tapi risiko kepada usia berapa doktor? Adakah lebih kepada anak-anak ataupun dewasa yang mudah terkena? Ya. Okey, risiko denggi ni lebih kurang sama dengan risiko COVID. You ingat ke, biasanya orang pesakit COVID tu yang serius, akan dapat yang serius biasanya adalah orang yang berusia 60 ke atas, orang yang ada penyakit kronik. Seperti kencing manis, darah tinggi, buah pinggang ataupun kegemukan. Itu antara faktor risiko yang serius. Especially kalau obesity dengan BMI lebih daripada 30 ke atas, memang risiko denggi teruk ataupun COVID yang teruk pun sangat tinggi. Sama Kematian saja risiko dia. Lebih kurang mudah sama. menyerang kepada mereka lebih berusia dan sebagainya. Jadi adakah kalau kita menguatkan imunisasi badan, mampukah kita melawannya? Boleh. Tepat. Kalau you menjaga kesihatan diri dengan senaman, jaga berat badan yang ideal, that means you tak gemuk dan juga you kawal penyakit-penyakit kronik. Kalau you ada penyakit diabetes, hypertension, jantung, you control the penyakit tu. Maksudnya kalau kesihatan you okey, walaupun you ada penyakit kronik, you tetap akan menang penyakit-penyakit ni. Okey, jadi sebenarnya itulah jawapan yang diberikan oleh doktor dan sebenarnya banyak lagi soalan yang saya nak tanyakan nanti. Macam-macam tentang mungkin pemakanan, pengambilan dan sebagainya. Semua itu lepas ini, jadi anda semua tak boleh ke mana tahu. Jumpa anda sekejap lagi, okey? Okey, terima kasih kerana terus setia bersama kami langsung di Hello Doktor. Untuk topik kita macam kami bincangkan tadi tentang peranan seksi keluarga kita lah sebenarnya untuk menangani denggi bersama-sama. Sekarang ni kan dikabarkan juga memang musim hujan. Boleh bayangkan tak ya? Musim hujan lagi banyak air bertakung-takung dan sebagainya. Peranan siapa ya? Bagi Zaim kalau boleh lepas hujan-hujan tu kita cubalah bergotong royong ikut SOP untuk hilangkan semua air-air itu ya. Memang bahaya sebenarnya. Okey, sama-sama itu Zaim nak juga petik lagi satu soalan daripada sosial media. Ada soalan yang nak ditanyakan kepada doktor. Jom kita bacakan sama-sama. Okey, ini daripada Sarah Sofia. Selamat petang doktor. Okey, pada waktu bilakah nyamuk ini aktif dan boleh memudaratkan kita semua? Terima kasih. Okey, so waktu bila nyamuk tu gigit manusia kan? Waktu bila paling dia aktif nak menyerang. Ya. Biasanya pada awal pagi dan waktu senja. Itulah waktu-waktu kita banyak aktiviti kat luar kan? Waktu tu kita akan berkebun ataupun bersenam. Kat tiga itulah
Nyamuk gigitan Maksud jamuk waktu yang paling tak aktif. panas sangat, sejuk-sejuk macam Ya, tu. ya, Okey, ya. faham. So itulah sebabnya waktu tu kalau you perlu lakukan aktiviti luar tu, cuba pakai keadaan tertentu supaya you tidak digigit oleh jamut. Maksudnya pakaian? Pakaian dengan panjang ataupun pakai repellent spray, boleh Ya, juga ada krim pun berkesan. ada, kan? Krim atau patch ataupun spray. Itu antara tips lah ya sebenarnya. Patutlah orang tua-tua katakan doktor, waktu seja tu masuk rumah cepat tutup tingkap Ya, takut tutup nyamuk tingkap. masuk. Ada sebab ya nyamuk Aedes sedang aktif ya ketika di awal pagi, senja. dan juga ketika senja. Ya. Okey, bercakap tentang rawatan yang semua kita faham bila cakap tentang demam denggi je, bila kita masuk hospital ke ataupun rawatan kat rumah ke, ramailah acik-acik datang ya, hulurkan sup ketam lah, apa lagi sup lah sebagainya lah. Tapi kan Dr. Zain membaca juga ya, sebenarnya tak kisah apa sup pun anda makan, janji minuman anda dan makanan anda sumber air itu kena banyak. Benar atau tidak Doktor? Ya, okey. So, untuk sup ketam, sup daun betik dan sebagainya, sebenarnya dia tak ada bukti saintifik lah di mana dia membantu. Tetapi untuk denggi ini, sebab kita kehilangan cecair dari badan. Ya. Sama ada daripada muntah, cerit ataupun daripada permukaan mukosa yang lain-lain lah. So, kehilangan cecair itu perlu penggantian. Ya. So, untuk penggantian tu, selagi seseorang tu ambil cecair, apa-apa bentuk cecair, selagi dia boleh dapatkan cecair yang secukupnya untuk masuk ke badan dia, selagi itu memang membantulah. Tapi kalau kita cuba eratkan cecair-cecair yang membahayakan, ada setengah cecair itu membahayakan. Contoh? Seperti 100+. Ada kesilapan. Ingat kalau kita minum 100+ dia membantu. Ya. Tetapi dia tak. Sebab 100+ kandungan gula dia tinggi. So bila kandungan gula dia tinggi Maksudnya sebenarnya minuman asetonik lah. Ya, dia akan lagi cepat keluar. Bila dia lagi cepat keluar, seseorang tu akan kekutangan lagi teruk. Ya. So itulah kita tak garakkan 100+. Tapi yang paling penting sebenarnya banyaklah sebenarnya ambillah minuman-minuman Ya. biasa, Ya. minuman-minuman yang cecair penuh. Ya. Sebab kalau kita sendiri pun macam tak nak melawannya, itu dah punca kena masuk air lah dan sebagainya kan. Jadi Ya. banyakkan makan makanan yang bersup, tak kisah sup apa sekalipun ya, Ya. bukan ketam saja, segala jenis seafood pun boleh lah ya, janji ada sup dan sebagainya. Okey doktor, jadi bagi yang menonton kan, ada juga orang berfikir okey, dia mungkin di awal terjangkitnya demam denggi kan, katanya nak rawat kat rumah saja. Doktor benarkan ke atau tidak? Ataupun terus segera pergi ke hospital macam mana? Okey. So dia sebenarnya terpulang kepada peringkat fasa berapa? Fasa awal demam ataupun fasa demam lah kita cakap. Okey. Kalau seseorang tu dah ada tanda-tanda denggi seperti doktor cakap tadi lah, demam, sakit-sakit badan, ruam dan sebagainya, dia patut datang ke klinik kesihatan ataupun fasiliti kesihatan lah yang berdekatan. Untuk pemantauan, seperti doktor cakap tadi, kita akan memantau gejala-gejala, tanda-tanda amaran dan juga pengambilan darah. Dan juga kita nak confirmkan dia denggi ke tak. So dia kena datang. Doktor kat TV jugalah dengan pesakit tu kan? Ya. So kita kena jumpa dengan pesakit tu dulu dan pastikan dulu dia ada denggi ke tak. And kalau dia dah confirm denggi, kita kena buat lawatan susuran setiap hari di klinik kesihatan. Ya, Ya. okey. Kalau dah sampai ke pusat kesihatan, hospital sebagainya, apakah agaknya, secara ringkas doktor, agaknya dia punya stage of rawatan tu macam mana doktor? Okey, so lawatan tu terpulang kepada fasa juga. Ya. Okey, kalau pada fasa demam dia, biasanya kita akan cuba diagnose pesakit dulu. Sama ada dia denggi ke tak? Okey. So biasanya kita akan buat ujian darah seperti kita cakap full blood count, kita tengok sel darah putih, sel pembeku dan sebagainya. Dan kita daripada tu kita akan proceed dengan confirmation test. Ya. Kita panggil dengue combo test. So kalau kita dasarkan pesakit itu kemungkinan besar atau confirm dengue, kita akan bagi lawatan susuran setiap hari. So that kita boleh pantau bila pesakit itu masuk ke fasa kritikal, kita boleh kontrol dan kita boleh masukkan ke ward secepat mungkin. Kita tak biarkan pesakit itu duduk kat rumah dan tunggu sendiri tanda-tanda amaran tu dan tak buat apa-apalah. Itu yang menyebabkan kematian dengue berlaku. Kebanyakan pesakit itu duduk tunggu kat rumah walaupun dah ada tanda amaran tu masih duduk kat rumah. Ingat nak minum air, makan sendiri. So hopefully pesakit itu boleh sembuh sendiri. Itu tak berlaku. Tak boleh lah sebenarnya kan. Ada lagi rawatan yang sepatutnya dilakukan bersama-sama lah kan. Durasi agak tempoh yang doktor pernah rawat sebelum ni kan. Durasi paling panjang untuk selesaikan masalah demam denggi itu berapa lama doktor? Ya. Sebenarnya demam denggi ini dia tak panjang. Daripada hari pertama demam sampailah sembuh. Dia lebih kurang dalam seminggu saja. Tak lebih daripada 7 hari. Kalau demam tu lebih daripada 7 hari, kita kena suspek lah. Mungkin ada demam-demam, penyakit-penyakit lain yang menyebabkan demam. So, biasanya penyakit demam denggi ni singkat. Dalam masa seminggu, patutnya seseorang itu dah sembuh. Ataupun dah jadi tenang,
dan meninggal lah. Biasanya dalam masa seminggu. Seminggu jugalah ya. Okey, ini soalan yang nak tanya dari awal lagi sebenarnya kan. Adakah bagi mereka yang dah pun pernah terkena demam denggi, boleh terkena jangkitan kali kedua, ketiga atau seterusnya, doktor? Macam mana tu? Boleh ke? Okey. Itu sebelum doktor jawab, doktor kena beritahu. Denggi itu sebenarnya ada 4 serotype. Okey. So dia ada serotype 1, 2, 3, 4. Okey. Serotype itu adalah virus ke apa? Ya, 4 virus. 4 virus, serotype virus. Okey. Jenis virus jenis virus 1, 2, 3, 4. Then 1, 2, 3, 4. Ya. Okey. Kalau seseorang pesakit tu mendapat jangkitan denggi, Dan 1 katakanlah. Kali pertama dia dapat Dan 1. Okey. Dan 1 denggi satulah. Ya. Okey. Dan 1 penyakit virus Dan 1. Kemungkinan dia dapat jangkitan lagi kali kedua dengan Dan 1 tu dah kurang sebab dia dah ada immuniti badan terhadap Dan 1. Okay. Tapi Dan 1 sahaja. Tetapi kalau dia digigit oleh nyamuk yang bawa virus Dan 2, Dan 3, Dan 4, kalau dia dapat gigitan daripada nyamuk yang berlainan virus tu, keadaan demam denggi akan jadi lebih teruk kali kedua. Itu yang isunya. Kalau orang yang dapat denggi dah lebih daripada sekali, memang keadaan denggi kedua tu ada lebih serius daripada denggi kali pertama. Kita pun tak tahu kan nyamuk tu daripada kita tak boleh pilih kan. Gen 2, 3, 4. Kita tak tahu kan yang sama satu gigit kita kan. Jadi yang mana rasa macam dapat tak dapat tu tak ada. Ya, semua orang boleh berisiko dapat kali kedua. Sama kali. Ada yang sama ataupun lebih memudaratkan lagi kan. Okey. Dan mungkin juga doktor boleh kongsikan juga pandangan senasihat doktor kepada penonton semua sebagai masyarakat lah doktor kan. Ya, apa yang kita boleh lakukan bersama-sama untuk mengekalkan kadar penurunan tahun ini. Dan tahun depan insya-Allah kita turunkan lagi. Bagaimana cara kita boleh lakukan bersama doktor? I think untuk masyarakat dan semualah, semua keluarga lah, family dan masyarakat, kita kena ambil peranan masing-masing. Kita tengok balik, waktu PKP apa kita buat, kita berjaya no. 70-80% penurunan. Bukan banyak penurunan dia. Bukan 10-20% you know. Kita dah buat bertahun-tahun nak kurangkan 10% pun bukan main susah. Tapi yang ini 70-80% just semata-mata PKP. So apa kita buat waktu tu, kita patutnya maintain dan kekalkan. So antara yang kita nampak kat sini memang persekitaran, pencemaran persekitaran. Ya, tengok dekat kawasan kita dahulu. Ya. Kalau kita waktu PKP tu kita tak buang sampah sarap, so selepas PKP pun kita kena maintain lah kawasan persekitaran kita kena sentiasa bersih, tak ada takungan air, tak ada sampah sarap dan sebagainya. So kita kena ambil inisiatif, setiap masyarakat dan penduduk Malaysia ni kena ambil peranan lah supaya maintain kebersihan persekitaran. So itulah salah satu cara. Cara kedua, kita kena rajinlah untuk pastikan diri kita tidak digigit oleh nyamuk. So macam mana kita tidak digigit oleh nyamuk? Okey, so antara yang doktor cakap tadilah, kita cuba jangan buat aktiviti di luar waktu-waktu mungkin waktu nyamuk tu tengah aktif lah. Kalau waktu senja, waktu awal pagi. Tapi kalau you tak boleh elakkan waktu-waktu tu, katakan dia perlu juga berkebun, dia perlu juga senaman, cubalah ambil amaran-amaran dengan panjang bagi penyembul nyamuk supaya kita boleh harau nyamuk tu. Ya, kita kena usaha sikitlah kan. Pakai baju panjang ke, pakai krim-krim anti nyamuk ke dan sebagainya kan. Dan antara kawasan-kawasan yang paling senang untuk kita pergi dan juga menghapuskan dekat mana doktor? Apa? Adakah kawasan sampah lagi banyak ke? Rumah air bertakung saja ke? Ada tempat lain doktor? Sebenarnya semua kawasan takungan air, dia tak kira takungan air itu kecil ke, banyak ke, sampah ke. Sometimes you will be hairan, you know, in our own house, pasu-pasu bunga yang pelapis-pelapis pasu tu pun adalah punca pembiakan nyamuk Aedes. Tapi kita ingat ke itu macam tanah-tanah tumbuhan, rupanya itu mungkin juga telur-telur sedang membiak tak nampak di mata kasar kita, betul? Ya, betul. So itulah kawasan-kawasan takungan air ni kita kena cuba cari dan musnahkan. Kalau ke takungan air you tak dapat musnahkan, katakan dia punya tangki yang simpanan air kan waktu air tak datang kan, air suntukan air tu. So you terpaksa simpan air dan takungan air tu untuk persediaan. You boleh letak ebit. Pemunuh jejentik. Ubat pemunuh jejentik. Memang banyak cara dia sebenarnya. Kita kena study sikitlah sebenarnya kan. Kalau boleh kita kat rumah tu yang ada banyak tanaman bunga-bunga tu bukan cantik luaran saja ya. Cuba kalau setiap hari buang takungan air tu dan bersihkan, keringkan baru letak semula supaya sedikit pun kita tak memberi ruang kepada nyamuk
untuk jambu Aedes untuk membiak dan sebagainya. Secara ringkas, last sekali doktor kepada penonton, pesanan buat penonton agar kita sama-sama tidak dijangkiti demam denggi. Doktor, silakan. Okay. So, kata akhir lah daripada doktor, saya berharap dah semua seluruh masyarakat ada kat sekarang ni memang kena amalkan disiplin yang tinggi lah untuk menjaga kebersihan persekitaran kita supaya untuk mengurangkan peningkatan penyakit demam denggi. Pada masa yang sama, kita nak cegah juga kematian. So, untuk cegah kematian, kita nak semua amalkanlah. Kalau you ada tanda-tanda awal denggi, penyakit denggi itu, cepat datang ke fasiliti kesihatan untuk perawatan dan sebagainya. Dan kalau terutamanya orang-orang yang ada komorbid lah, seperti doktor cakap tadi, yang orang wagemas, yang ada penyakit kencing manis, diabetes, obesiti, tolong datang lagi awal lah untuk berjumpa dengan kita untuk dapat lawatan dan pelawatan yang sepatutnya. Jangan dipandang ringkas, doktor kan. Semua kena pandai-pandailah diri, menjaga diri masing-masing. Doktor, seronok saya bersama dengan doktor hari ini. Terima kasih Dr. Hobi Kiau selaku pakar Perodai Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Bandar Botanik Kelang. Kerana sini bersama kami hari ini untuk berbincangkan tentang peranan kita untuk terus menurunkan peratusan jangkitan demam denggi. Terima kasih doktor. Jadi anda semua menonton, terus jaga diri anda kawal SOP dan sebagainya. Kita jumpa lagi minggu depan untuk Hello Doktor hari Ahad 5.30 petang TV3. Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye.